Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya akan berbincang tentang tajuk How I Write a Travelog. Bagaimana saya menulis buku travel. Sebelum menulis buku travel yang pertama, saya dah menulis 3 buah buku kewangan. Jadi pada tahun 2015 saya merancang untuk menulis buku travelog. Jadi pada masa tu kami nak pergi ke Melbourne dan Sydney. Jadi saya dan sahabat saya Nurhayati Yasmin. Jadi kami kata okeylah kita plan untuk kita buat buku travel. Jadi itu adalah buku travel saya yang pertama. Jadi inilah dia bukunya. Melbourne dan Sydney dalam 10 hari. Kemudian setakat ini saya dah menulis 3 buah buku travel dan ketiga-tiganya saya tulis bersama dengan Dr. Nurhayati Yasmin lah, sahabat saya, sebab kami pergi bersama. Jadi selepas Melbourne dan Sydney kami tulis camper van trip dan lepas tu tahun seterusnya kami menulis buku Tokyo dan Osaka. Jadi sekarang saya sedang menyiapkan buku Hanoi ke Kunming. Jadi Hanoi ke Kunming ni seperti yang saya kongsikan dalam video sebelum ni, kenapa saya travel solo. Jadi tahun lepas saya travel secara solo daripada Hanoi ke Kunming dan tempoh perjalanan tu selama 18 hari. InsyaAllah saya akan siapkan buku travel tu. Harapnya sebelum akhir tahun ni ataupun awal tahun depan buku tu dah siap lah. Jadi dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan kawan-kawan bagaimana saya menulis buku travel atau bagaimana saya menulis travelog. Sebenarnya travelog ni dia bukan terhad kepada bentuk buku saja. Jadi travelog tu maksud dia adalah penulisan tentang satu perjalanan. Dia boleh jadi perjalanan yang singkat dan yang kita tuliskan dalam bentuk artikel ataupun blog, ataupun travelog juga boleh dipersembahkan dalam bentuk filem ataupun video. Itu pun kita panggil travelog juga. Jadi macam saya travelog ni dia tak semestinya macam buku yang saya tulis ni memang sebab kita pergi ke luar negara kan. Sebelum pandemik ni kita boleh pergi ke luar negara, so jadi kita buat catatan tentang perjalanan kita ke luar negara. Macam sekarang kita tak boleh pergi ke luar negara lagi, belum lagi, tapi kita masih boleh membuat catatan perjalanan kita pada tempat-tempat yang kita pergi dalam negara. Perasan tak bila berlakunya pandemik ni, banyak kawan-kawan kongsikan macam dalam grup travel semua, tempat-tempat di Malaysia, dalam Malaysia yang rare, yang kita tak pernah tahu pun, tapi rupanya cantik dan mungkin ada makanan yang enak dan sebagainya. Kalau macam kawan saya Rohaniah, dia baru-baru ni dia pergi ke Kelantan. Jadi itu pergi camping, so itu satu pengalaman yang barulah. Tu pun kita boleh buat catatan travel atau catatan travelog. Kalau saya ambil contoh video atau filem, kalau kawan-kawan pernah menonton filem berjudul Wild, yang orang kata watak utama dia oleh Reese Witherspoon kan. Itu sebenarnya dia berasal daripada buku tajuk yang sama tentang Cheryl, penulis ni namanya Cheryl, yang mana dia pergi hiking. So daripada buku dia pergi jadi filem. So dalam bentuk travelog juga. Lagi satu filem Hindi, Queen. Queen pun dia bentuk travel juga.
Sebab dia tak dapat, watak utama dia Rani, dia tak jadi berkahwin. Jadi dia pergi travel ke Paris sebab masa tu dia dah beli tiket apa semua kan. Jadi instead of pergi dengan pasangan dia pergi seorang. Contohnya macam saya lah, instead of pergi dengan kawan travel, saya terpaksa pergi seorang. So itu satu, apa orang kata, perjalanan yang mungkin pada mulanya terpaksa, tapi kita akhirnya kita dapat hikmah lah daripada perjalanan tu kan. Dan pengalaman, yang penting pengalaman semasa perjalanan. Jadi kalau macam saya baca buku, sebenarnya saya ada baca buku ni. Nampak tak? Globe Jotting, How to Write Extraordinary Travel Journals. Buku ni saya dah beli lama lah. By Dave Fox. So dalam buku ni dia ada mention satu bahagian. Dia kata bila kita pergi ke tempat lain, tak semestinya kita pergi luar negara ke ataupun tempat-tempat dalam negara, sebenarnya kita ada satu perasaan, apa dipanggil kat sini, the joy of culture shock. Maknanya kita kena experience that joy of culture shock. Macam kita pergi satu tempat yang mungkin macam contohnya saya pergi ke China kan, bangsa China, bahasa China yang saya tak faham. So ada kejutan budaya. Tapi kejutan budaya itulah yang mewarnai perjalanan ataupun travel kita kan. Jadi itu yang kita nak ceritakan dalam penulisan travel kita. Okay, saya tengok komen sekejap Okay, hai Ahmad Sofwat. Hai Cik Helmi, apa khabar? Cik Helmi. Okay. Begum. Siapa lagi yang bersama saya? Kak Kasmawati, apa khabar? Hai Zana. Orang dekat selalu tak hargai tempat dia. Okey, dia sebab tu masa pandemik ni kan, dia macam satu rahmat jugalah untuk kita explore tempat-tempat yang dekat dengan kita. Macam baru ni ada kawan tunjuk gambar yang sangat awesome dekat Sungai Tiram, tak silap saya. Memang ada macam batu-batu macam warna merah lah kan. Tapi saya sendiri tak pernah pergi, sedangkan Sungai Tiram tu sangat dekat. Tak sejauh Perlis lah. Sungai Tiram tu ada di Johor Bahru. Saya rasa kalau saya memandu ke sana pun tak sampai 1 jam. Jadi waktu ni adalah waktu untuk kita explore tempat-tempat di dalam negara. Dan kita kena rakamkan lah. Tu yang saya nak kongsikan dalam video ni. Macam mana saya menulis travelog kan. Tak semestinya jadi buku, jadi satu artikel ataupun jadi satu entry dalam blog ataupun tulis di Facebook pun okey. Jadi apa yang saya buat masa bila saya merancang untuk menulis travelog. Yang pertama, persediaan sebelum saya menulis. Sebelum saya pergi ke tempat tu. Jadi yang pertama sekali kita kena tahulah tempat apa yang kita nak pergi. Serba sedikit kan, dia punya background, dia punya apa yang kita nak cari kat sana, adakah makanan dia, ataupun mungkin siapa yang suka museum, dia suka nak tengok museum, apa sejarah tempat tu. Kemudian selain daripada tu, mungkin ada yang nak mencuba makanan tempatan, ataupun yang nak pergi ke kampung, contohnya perkampungan orang asli. Kat Malaysia banyak juga perkampungan orang asli. Mungkin nak melalui pengalaman bersama dengan orang asli. Jadi kat situ pun salah satu perkara menarik lah yang kita nak discover kat tempat tu. Maknanya sebelum kita pergi, kita dah tahu dah apa yang kita nak cari kat tempat tu. Okey, bila kita dah sampai kat sana, sekarang ni persediaan semua kita dah get ready lah. Apa benda yang kita nak cari, nama tempat, macam mana nak pergi, semua maklumat tu dah ada. Jadi yang kedua, semasa kita dah sampai kat tempat tu, apa yang kita nampak, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat,
Kalau kita pergi dengan kawan-kawan, kita rasa happy ke, kita rasa penat ke, semua tu kita kena jadi lebih sensitif kepada kita punya surrounding ataupun kita punya persekitaran. Siapa orang yang kita jumpa, semua tu penting untuk kita rakamkan akan jadi bahan lah dalam penulisan travel kita nanti. Sebab kalau macam contohnya lah macam saya pergi seorang kan, saya pergi seorang ke Kunming, kemudian saya pergi ke satu bandar Lijiang. Daripada Lijiang saya pergi ke Tiger Leaping Gorge. Memang kawasan tu kawasan yang cantik, dan di sana saya jumpa dengan seorang cyclist Mak Saleh lah. Dia American tapi dia duduk di Paris. Jadi kat situ saya jumpa dengan orang lain, orang asing yang saya tak pernah kenal, tapi sebab dia je yang saya boleh berkomunikasi, so we spend quite a good conversation together lah masa saya berada di Tiger Leaping Gorge. Tu contoh lah, maksudnya apa yang saya bualkan dengan dia. Jadi kalau kita dapat catatkan perkara-perkara seperti itu, dia akan jadi menarik lah dalam kita punya penulisan travel tu. Sama ada dalam artikel ataupun kalau kita nak menulis pendek, mungkin dalam kita punya Facebook posting sahaja kan. Sebenarnya semasa ni lah yang kita akan experience banyak perkara yang menarik. Kalau macam sebelum, kita dah ada expectation. Tapi semasa ni, adakah apa yang kita expect tu terjadi? Ataupun apa yang kita kata, mungkin semasa kita research tu kita tengok tempat ni cantik, tempat ni apa orang kata awesome dan sebagainya, tapi bila kita sampai, adakah menepati kita punya jangkaan ataupun sebaliknya? Itu pun kita boleh ceritakan lah, kita boleh ceritakan dalam penulisan kita nanti kan. Lagi satu, semasa penting sangat untuk ambil gambar. Sekarang ni senang lah kan, sebab kita ada smartphone. And then kalau siapa yang suka fotografi macam Zana kan, cikgu fotografi saya kan, dia ajar saya macam mana untuk ambil gambar yang cantik, apa angle dan apa point, apa orang kata sudut yang menarik lah untuk ambil. Itu selain daripada kita ambil gambar untuk dapatkan gambar yang cantik, kita juga merakam tempat-tempat yang kita pergi. Sebab kadang-kadang kita tak ingat. Bila kita dah balik, kita tak ingat, rupanya aku pernah pergi tempat ni. Apa ada kat tempat ni ya? Tapi kalau kita ambil gambar, kita akan boleh recall balik apa yang kita apa orang kata kita tengok kat situ kan. Okey. Sekejap saya baca Hai Tuan Zaid. Fatimah, kita pandai ambil gambar cantik tapi tak pandai menulis. Boleh tulis, berlatih sikit-sikit. Boleh tulis. Okey, Hai Muhammad Hursani. Okey. Alright. Dapat tak sesuatu semasa kita pergi sana? Sebab itu antara part yang paling orang kata apa? Paling penting lah. Paling penting untuk kita rakamkan. Pada masa tu kita catatkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, macam tadi saya sebut kan, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar. Mungkin cuaca masa tu sejuk, kita demam ke, kita batuk ke, apa dan sebagainya. So kita boleh catatkan benda tu kan. Tak semestinya sempurna. Masa kita berada di tempat tu, bila kita buat catatan, tak semestinya sempurna. Sebab bukannya kita nak terus-terus finalkan kita punya penulisan, melainkan kalau kita dah apa orang kata experienced writer, even experienced writer pun dia membuat catatan-catatan pendek dulu sebelum dia finalkan penulisan dia kan, penulisan dia sama ada dalam bentuk artikel, blog ataupun buku. Jadi kalau kita nak update Facebook, kita update je lah, kita update perkara-perkara penting yang kita alami. Facebook sebab dia medsos kan, so tak payahlah kita nak perfect sangat. Tapi bila kita dah terbiasa, kita akan masukkan elemen-elemen yang menarik dalam kita punya posting Facebook misalnya kan. Okey, selepas kita dah balik daripada tempat yang kita pergi travel tu kan, so kita boleh tengok balik catatan lama, catatan semasa, dan kalau boleh tulis penuh catatan kita tu secepat mungkin lah.
secepat mungkin untuk first draft. Kalau macam contohnya macam saya kan, saya nak buat buku sebab perjalanan saya ke Hanoi Kunming 18 hari. Jadi memang cukuplah bahan untuk saya menulis sebuah buku. So apa yang saya buat adalah saya tulis tajuk-tajuk. Saya tulis tajuk. Jadi tajuk untuk setiap bab. Itu sebagai guideline untuk saya ceritakan apa dalam bab tu. Jadi bila kita dah ada tajuk bab, lebih mudah untuk kita masukkan isi-isi ataupun karangkan isi-isi dalam bab tersebut. Jadi lebih mudahlah penulisan. Tak adalah kita menggagau, aku nak mula daripada mana. Contohnya macam buku buku Melbourne dan Sydney ni kan ada tajuk. Buku Melbourne dan Sydney ni sebab saya tulis bersama dengan sahabat saya. Jadi kami senaraikan tajuk dan bahagikan. Ada bab yang dia tulis dan ada bab yang saya tulis. Contohnya, ni 25 jam dan gerhana bulan berdarah. Sebenarnya pada masa tu kita tak, sebab Australia dia panggil apa? Macam perubahan jam kan? Jadi kat situ semasa kita berada di sana baru kita tahu wujudnya perkara ni lah. Sebelum ni benda tu memang orang kata general knowledge, tapi kita tak research kan. So bila benda tu terjadi, dia jadi satu cerita lah dalam buku ni. Lagi satu tajuk saya letak dalam ni, bermalam di Port Campbell Hostel. Masa tu kita pergi ke Great Ocean Road. So saya jadikan dia satu tajuk bab. Jadi melalui tajuk kita dah boleh teruskan penulisan kita lah. Macam tadilah, apa benda yang kita alami di sana dengan kawan-kawan ke ataupun dengan family members ke. Kalau siapa yang pergi dengan ahli keluarga, ataupun kalau kita berjalan solo ke, dan kita boleh catatkan kita punya pengalaman masa tu kan. Bila kita dah tulis catatan kita, selepas kita balik, mungkin draft yang pertama kan, draft yang pertama tu macam raw. Tapi sebenarnya dalam penulisan travel ni, apa yang menambah nilai dalam buku travel adalah apa yang kita perhatikan dan apa yang kita pelajari daripada perjalanan tu. Jadi maksudnya kita, apa orang kata, apa pandangan kita yang kita boleh kongsikan dengan pembaca, apa perspektif kita. Perspektif kita itulah yang akan memberi satu kelainan dalam penulisan kita. Jadi kalau kita setakat tulis, aku pergi tempat A, aku makan B, ataupun kemudian aku sakit perut, contohlah, takkan setakat tu je. Mungkin kita boleh kongsi, dia sebenarnya, contohnya macam saya pergi ke Hanoi, saya makan Vietnamese roll. Masa di Hanoi saya makan Vietnamese roll. Kemudian bila di Sapa saya makan juga Vietnamese roll, tapi rupanya Vietnamese roll tu lain inti dia. Jadi maknanya sama lah macam kita kan, laksa, ada laksa Johor guna spaghetti, and then ada laksa utara yang rasa dia lain, laksa Sarawak pula rasa dia lain. So maknanya kat situ kita boleh buat satu pemerhatian lah. Apa ni? Sekejap saya baca. Bila tulis berdua, macam mana nak bagi supaya cara penulisan setiap penulis tu tak terlalu berbeza? Dia sebenarnya macam saya dengan sahabat saya Hayati, Yasmin, sebab kami dah biasa. Kami dah tahu cara penulisan masing-masing. Dan pertama sekali bila kita tulis, kita dah bahagikan mengikut bab, kita akan tulis bab masing-masing dulu. Kemudian kita akan susun semua bab tu. Dia tak semestinya, contohnya macam Melbourne dan Sydney kan, kalau ikutkan bahagian, Melbourne satu bahagian, Sydney satu bahagian, saya boleh je bagi, saya tulis Melbourne, kawan saya tulis Sydney, tapi tak. Kita akan tengok setiap bab. Aku rasa aku nak tulis bab ni. Kau tulis bab ni. Kemudian kita gabungkan. Bila kita gabungkan, barulah kita tengok dia punya flow. Daripada situ baru kita edit lah. Edit supaya tak berbeza sangat cara penulisan tu. Jadi bila orang baca, orang kata
mana satu bahagian yang Saadah tulis, mana satu bahagian yang Yati tulis. Jadi sebab buku Melbourne Sydney ni buku pertama kami, jadi apa yang kawan-kawan bagi tahu, dia tak perasan mana bahagian yang saya tulis dan mana bahagian yang Yati tulis. Tapi bila dah masuk buku kedua, buku ketiga, mungkin lagi satu, kebanyakan kawan-kawan yang penulis travelog ni dah jadi personal friend. Jadi in a way dia kenal kami berdua macam mana. So boleh nampak sedikit perbezaan kan. Okay, apa lagi? Kelakar contoh apa tu Syadah? Saya dah terlepas tadi. Ada apa soalan lagi? Saya rasa hari ni saya cakap cepat lah. Okey, kalau bagi kawan-kawan yang pertama kali mengikuti saya pada hari ini, minggu lepas saya ada buat satu tajuk, Why I Travel Solo. Kemudian saya berpeluang ke kafe, Bernard Traveller Cafe di Bernard Pontian. Bernard Traveller Cafe, yang mana Bernard Traveller Cafe ni tempat cyclist stop, berhenti sekejap, dan kebanyakan cyclist sebelum pandemik lah, kebanyakan cyclist tu dia daripada negara asing lah, orang asing lah. So dia stop by dekat Traveller Cafe, Bernard Traveller Cafe. And then di Bernard Traveller Cafe memang ada koleksi buku-buku travel yang ditulis oleh apa orang kata, oleh pelbagai penulis lah daripada seluruh dunia. Termasuklah buku-buku oleh kawan-kawan travel saya seperti Siti Nurida ataupun E.T. Kemudian ada buku daripada siapa lagi saya tak ingat dah, tapi ada banyak lah. Buku Alisa ada. Kemudian ada buku daripada penulis Indonesia. Saya ada sebut hari itu penulis Indonesia. Saya pinjam buku ni saya pinjam buku ni daripada Bernard Traveller Cafe. Saya bayar deposit RM5 untuk sebuah buku. Sepatutnya saya kena pulangkan dalam masa seminggu, tapi saya belum mula baca. So most probably saya tak habislah dalam seminggu. Tapi saya akan baca buku ni. Sebenarnya penulisan travel ni dia satu rakaman perjalanan. Jadi bila saya menulis buku-buku travel ataupun saya menulis artikel di blog saya nursaada.com, pun ada banyak juga saya tulis tentang travel. Contohnya saya pergi ke Pulau Tenggol, saya buat satu artikel. Mungkin kawan-kawan nak baca boleh pergi ke nursaada.com. Sebenarnya dia salah satu cara saya untuk merakamkan pengalaman, yang pertama. Yang kedua, dia adalah satu, apa orang kata, satu bentuk penulisan lah, satu bentuk penulisan yang mana selain daripada untuk kita sendiri ingat balik ke mana kita pergi, apa kita buat, kita pun boleh kongsi panduan-panduan kepada orang yang nak pergi ke sana, nak pergi ke tempat yang kita pernah pergi kan. Jadi itu ada dua benefit lah, satu untuk diri sendiri dan satu untuk orang lain. Itu kelebihan dia lah. Dan sebenarnya daripada catatan ni, kita adalah macam satu proses untuk menyelami makna sebuah perjalanan dan juga pengalaman. Makna sebuah perjalanan dan juga pengalaman kan, bila kita berada di satu-satu tempat tu. Hai Fizi. Oh, contoh pasal Vietnamese roll. Ya betul. Sebab Vietnamese roll di Sapa dia memang tak sama. Isi dia macam mi, ada mi Maggi dalam tu. Kalau macam Vietnamese roll yang biasa kita makan ni ada apa, sayur lah kan. Masa kita di Hanoi kan, ni kita makan inti dia sayur. Ataupun kalau yang kita buat kat sini halal punya, ada udang, ada daging, yang tu lain lah. Tapi masa di Sapa saya makan dia lebih masin dan inti dia tu macam ada mi, macam mi instant lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak?
Okey. Ada satu tips juga tentang penulisan travel ni. Sebenarnya penulisan travel ni kita boleh masukkan elemen kreatif juga. Maknanya kita nak jadikan penulisan tu lebih menarik. Tak adalah macam mundane ataupun membosankan. Jadi kita panggil dia non-fiksi kreatif. Maknanya memang betul fakta kita pergi ke tempat tu, apa yang kita nampak, fakta tentang tempat tu, tapi dalam masa yang sama kita boleh mempersembahkan tulisan kita tu secara kreatif. Kan, sama ada kita nak tulis peristiwa lucu ke, mungkin kita masukkan dialog dalam penulisan kita untuk jadikan dia lucu, ataupun kita berikan gambaran secara visual melalui penulisan. Jadi supaya pembaca tu dapat bayangkan, oh tempat dia macam ni, ataupun kalau tentang makanan, rasa dia macam ni, tepung tu gebu ke, ataupun pedas sampai apa orang kata, yalah, pedas ke, dan sebagainya. Hai Farah, adakah buku travelog tempatan boleh pergi sejauh macam buku travelog Indonesia dan buku dari Amerika? Macam mana nak pergi sebegitu? Okey. Kalau kita baca buku travelog penulis daripada Amerika, dia lebih in-depth, maksudnya lebih mendalam, bukan setakat kita pergi tempat A, tempat B, dan dia akan masukkan macam-macam lah mungkin elemen budaya, apa ulasan dia. Kalau macam kita pergi ke Bali kan, saya pernah pergi ke Bali, saya pergi ke kedai buku dia, ada macam-macam buku tentang Bali. Sebenarnya tu penulisan travel lah, sebab Mak Saleh yang tulis. Mak Saleh tu datang duduk dekat Bali berbulan-bulan, jadi dia menulis tentang Bali. Ada bermacam-macam tajuk tentang Bali. Ada yang pergi Bali untuk spiritual journey. Jadi kalau kita nak tulis, nak sampai ke tahap tu, saya rasa penulisan kita kena lebih mendalam lah. Saya pun belum capai lagi penulisan yang sebegitu, sebab biasanya buku dia akan jadi tebal macam ni lah. Macam titik nol ni, buku dia 500 muka surat. Dan adakah pembaca kita bersedia untuk membaca buku setebal ni? Buku travelog setebal ni. Sebenarnya banyak je rakan-rakan dalam rak saya ni ada buku travel. Okey, mungkin saya boleh ambil satu tajuk buku ni Satu tajuk buku apa kejap, sebentar okey. Ni buku itu. Sepetang di okey, ni buku ni bukan travelog haji di bumi Anbiya. Kenapa dia kata bukan travelog haji? Sebab Dr. Ram, dengar tak? Sekejap Okey, sebab Dr. Ram dia pernah bertugas di Mekah. Di mana tempat ni? Di Riyadh saya. Saya dah baca buku ni berapa lama lah. Saya rasa tahun lepas saya baca buku ni. So dia bertugas di sana. Jadi sebab tu tajuk dia bukan travelog haji. Tapi semasa di sana dia dapat menunaikan haji jugalah. Mengikut grup haji sana, bukannya grup haji Malaysia. Jadi buku Dr. Ram ni pun nipis. Jadi berbalik pada soalan Ani tadi, adakah buku kita boleh pergi sejauh tu? Sebenarnya kita tengoklah potensi penulis kita. Kalau siapa yang mampu menerima cabaran ataupun menulis sedalam itu, dan itu satu pencapaian lah. Dan tahniah. Saya pun nak baca kalau ada. Macam buku siri Sepetang oleh Ahmad bin Abdul. Okey, tu dikira penulisan kreatif travelog ke?
boleh dikatakan kreatif juga, tapi sebab kita kenal bila kita baca buku travel Ahmad, buku siri Sepetang Ahmad, dia banyak elemen lucu lah juga. Dia seolah dia sebenarnya dia tak buat kelakar, tapi situasi tu kelakar. Pun boleh kita katakan sebagai kreatif travelog. Hai Cikgu Rizal, saya start tadi pukul 2. Okey. Baik, sebelum saya berakhir, saya simpulkanlah bila kita nak menulis buku ataupun artikel travel ni, kita ada yang pertama, salah satu yang kita boleh apa orang kata rakamkan adalah melalui satu penulisan, dan jangan lupa ambil gambar dan kita catatkan apa yang kita lalui pada masa tu. Kemudian bila kita balik, kita tulis balik, kita perkemaskan balik catatan kita, dan kita boleh kongsikan sama ada di blog, di Facebook, ataupun kalau perjalanan tu panjang, kita boleh menulis buku. Jadi saya harap saya dah kongsi beberapa tips dan panduan, dan lepas ni kawan-kawan boleh praktis. Tak perlu tunggu sampai nak terbit buku, tapi tulis secara apa orang kata mungkin artikel pendek, dan sharekan dengan kawan-kawan. Jadi saya nak kongsikan, insya-Allah kalau ada yang nak tahu lebih lanjut tentang penulisan travel ni, saya dan beberapa kenalan akan buat satu bengkel khas tentang penulisan travel, insya-Allah pada 18 hingga 20 hari bulan. Kita akan share dengan peserta tentang fotografi perjalanan. Yang ni Zana akan kongsikan tips-tips. Kalau follow Zana Raisalam, pergi kat wall dia, boleh tengok gambar-gambar yang cantik dan angle yang memang macam boleh ambil gambar macam ni so kita akan belajar macam mana Zana mengambil gambar semasa travel. So fotografi perjalanan. Kemudian saya dan Dr. Nurhayati akan kongsi tentang bagaimana merakam perjalanan dalam penulisan travelog. Macam tadi saya kongsi secara ringkas lah, sebab masa pun pendek je kan. So saya kongsi secara ringkas. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, lebih detail, kami akan kongsikan dalam kelas online tersebut. Dan kami ada penampilan khas. Selain daripada saya, Dr. Hayati dan juga Zana, saya jemput Kak Raiha, penulis Kunang Pesisir Moreton. So, dia akan kongsikan macam mana nak tulis apa orang kata, memori perjalanan tu dalam bentuk kreatif. So, kalau siapa-siapa yang nak join kami, nanti saya akan update saya punya status dan letakkan link. Dan siapa 5 orang peserta yang pertama, saya akan bagi hadiah. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang bersama dengan saya pada petang ni. Spend masa setengah jam untuk mendengar perkongsian saya. Dan boleh share dengan kawan-kawan video ni. Dan insyaAllah saya akan update blog saya dan juga YouTube berserta dengan nota pendek apa yang saya cakap dalam video ni. Okey, itu saja untuk petang ni. InsyaAllah esok jika berkesempatan saya akan buat lagi satu video tentang topik lain pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.